الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم آمين اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungkanlah kami dari azab neraka Jahannam ya Allah, wa min azabil qabr ya Allah, ya Tuhan kami, lindungkanlah kami daripada azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat ya Allah, ya Tuhan kami, lindungkanlah kami daripada fitnah hidup dan juga fitnah mati, wa min syarri fitnatil masihid dajjal ya Allah, ya Tuhan kami, lindungkanlah kami daripada fitnah dajjal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah, wali walidina, dan ampunkanlah dosa dua ibu bapa kami ya Allah, warhamhum, rahmatilah mereka berdua ya Allah, kama rabbawna sighara, semacam mana mereka telah merahmati kami di masa kecil kami ya Allah. Allahumma amin. Alhamdulillah hamdan wa syukuralillah. Muslimin muslimah, sidang penonton, sidang pendengar yang bersama dengan radio Masjid Jami' Raudatul Jannah Jala, radio Masjid Sajala. Hari ini juga bersama lagi dengan saya dalam rancangan Minggu dan juga Alhamdulillah, mudah-mudahan adik kakak yang diikuti di mana saja berada, kita dapat manfaat bersama. Dan insya-Allah saya klik kepada agenda saya semacam biasalah, iaitu kita klik kepada rancangan kita ni. Biasa kita dengar tentang kisah Siratun Nabawiyah, tapi saya kena ambil juga masa sebagai ulangi minggu sekali, sejarah seminggu dan juga fitnah akhir zaman seminggu. Jadi saya gililah dalam sebulan itu 2 kali insya-Allah. Minggu lepas saya kecek bab sejarah Siratun Nabawiyah berkaitan dengan kisah berkaitan dengan sejarah hidup Ummahatul Mukminin. Tapi untuk malam ni, hari ni saya sambung lagi bersangkut paut dengan fitnah akhir zaman. Alhamdulillah. Maka untuk kita bersama, kita bersama-samalah doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersama-sama kita memanjat pohon, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moganya kita dapat selamat daripada fitnah-fitnah di akhir zaman ini, semacam mana fitnah yang begitu dahsyat sangat. Alhamdulillah. Jadi berkaitan dengan hadis yang saya baca untuk hari ini, kita sambung lagi dalam hadis yang ke-37 adik akak. Hadis yang ke-37 sebagai kita sambung untuk hari ini, dan juga mudah-mudahan melalui hadis ini juga adik kakak dapat selamat, dan juga melalui hadis ini juga kita boleh tahulah di antaranya sikit sebanyak berkaitan dengan akhir zaman, berkaitan dengan iaitu timurnya kiamat adik akak. Jadi sebenarnya berkaitan dengan kiamat ni, kalau kita tengok di hari ni dengan cukup lekat, dengan penuhnya ia panggil alamat-alamat, ia panggil gapo, alamatus sughra. Alamat-alamat kiamat kecil ni boleh dikatakan semua banyak ke itu kita boleh ikuti, kita tahu berlaku dah. Hak kecil-kecil tu dia kau, tapi hak besar-besar tu belum lagi lah. Hak besar-besar tu dia tengok rasa potok lama dah, tengok keadaan semasa dengan kejadian dan juga dengan benda-benda yang Nabi duk penjelasan. Banyaklah kita tengok hari ni tu
Nah, benda yang tak pernah berlaku di zaman dulu, zaman learning macam-macam, huru-hara fitnah, huru-hara benda-benda yang berlaku di tak kira lah di seluruh dunia. Kita tengok boleh dikatakan hari ni tu penuh benar. Banyak perkara sangat yang berlaku dak. Di antaranya akhir zaman ni akan timbul mari yang mana Nabi jelas, yang mana Nabi royak satu persatu. Bahkan kita tengok hari ni kalau tengok di negara luar dia kak, kalau tengok dalam berita hari macam ni mah kita jari mana boleh tengok. Nah, fenomena alam dia panggil, benda kejadian di seluruh alam. Nah, macam mana marang itu di Amerika sendiri hujan tu sebagai, kalau mah kita panggil hujan manik. Nah, kalau kita tengok di sana tu hujan yang begitu butir tu besar-besar lengih ada akak. Nah, ia panggil fondau lukhib. Nah, fond lukhib iaitu fondau tu. Ia panggil apa? Bukan fondau tu dah. Nah, fond lukhib. Ujian tu putih toko batu tu. Toko batu air tu lah. Toko batu macam mana toko batu kita duduk minum tu. Di Amerika kemarin Allah kita tengok kereta tu pecah habis cumi lapis. Perabung kereta tu hancur lebur. Ni benda yang berlaku sebagai fenomena alam yang berlaku hari-hari yang kita boleh tengok. Ni noyak kata dulu tak besar tak besar sampai sekarang ni. Dulu kita tengok benda yang berlaku pun tak macam ni lah. Nah, kalau hujan manik pun tak besar macam ni lah. Tapi hari ni macam-macam. Lepas tu masalah gempa bumi tu boleh dikatakan hari-hari dia kat lah ni. Mah kita tu tak ada dengar mana lah, kerana kita duduk di Khatul Istiwa ni. Kita duduk Khatul Istiwa tu boleh dikatakan kita tu jarang mana nak jumpa berkaitan dengan gempa bumi. Tapi kalau kita tengok di luar negara dia kot, semacam di Mexico mara dulu. Nah, di Hindi hari ni. Nah, di Nepal gapo air banjir yang begitu tak tahu mari di mana dia kot. Allah. Noyak tu dahsyatnya akhir zaman ni Tuhan tunjuk kita tengok benda-benda yang berlaku. Nah, tengok siapa bumi gempa ni boleh kata tiap-tiap hari ada sah negara ni gila mari dia kot berkaitan dengan bumi gempa. Nah, bumi gempa dan juga bukan gempa saja, utuh habis bangun-bangun ni dia kot. Lepas tu ribut. Nabi royak juga ribut ni apabila akhir zaman ni, ribut yang sangat kuat mari macam-macam dia kot. Mari dengan puting beliung, mari dengan tornado, macam-macam lekuk dia kot. Nah, Allahu Rabbi. Sebab itulah ni nak ayat kata fenomena. Benda yang berlaku tu boleh kita ingat lah. Kita tengok dalam sosial media, kita tengok dalam Facebook, kita tengok dalam gapo saja. Kita tengok, jangan tengok saja dia kot benda-benda yang berlaku di seluruh dunia, kita jangan hanya tengok saja. Nah, kita tengok dah, kita ambil buat iktibar lah. Kata Allah ni tak lama dah lah. Tak lama dah nak berlaku kiamat dia akak. Sebab dia kita ingat sini, kita baru ada semangat aku nak cedek gapo hari kiamat aku. Macam mana saya nak baca hadis yang ke-37 malam ni. Hari ni ada sahabat tanya Nabi. Arabi kita tanya Nabi. Tapi walau bagaimanapun kita tengok benda yang berlaku di seluruh dunia dia akak tu tanda kata bahawa bukit ni utuh selai tak tahu macam-macam. Nah, hari ni di India dia akak. Allah. Nah, hujan tu tak begitu sangat, tapi apabila air mari ni hingga sampai pupuk kereta dia akak. Nah, pupuk kereta dia air, kereta pupuk dia air tak tahulah. Nah, habis-habis dia akak. Nah, ni ayat atau benda yang berlaku ke Allah dahsyat. Dan juga mati semacam mana? Mati tu sekaligus hari ni. Benda-benda yang duk berlaku buku mati ni dok, kadang-kadang mari rup sekaligus mati. Tak ada nak buat persiapan gapo, tak ada nak buat gapo, perut mati lu dah. Bumi utuh rup. Bukit tu utuh, heret umuh tindih umuh. Nya henyek ada ke Allahu Rabbi. Nah, tu pergi sebelah negara-negara luar. Nah, lepas tu marai dulu, nah, alik jatuh pada Madinah di Saudi tu, hujan lebat begitu lalu, hingga sampai air daripada pasir tu, adik aku air banjir daripada pasir, hingga sampai utar-utar tu lari habis. Ni benda yang duk berlaku hari ni yang boleh kita tengok. Kata, nah, apabila benda yang Nabi telah sebut semuanya sudah berlaku, pada pasir apabila dilindungi oleh air, pada pasir apabila dilindungi oleh salji, itu tanda tak lama. Dan juga Nabi pada royaklah apabila pada pasir saat ni sudah disuburkan. Apabila pada pasir sudah jadi subur, pada pasir saat ni kering khotel hak zaman dulu tu kering khotel. Apabila pada pasir penuh dengan tumbuh-tumbuhan, penuh dengan
rumput-rumput teh penuh dengan hijau-hijauan daripada tumbuhan, itu tanda katanya dekat dah nak kiamat. Macam mana di Tabuk yang Nabi ada pesan. Allah, sebab itulah kita tu, saya kecek ni bukan nak adik kakak takut. Jangan faham silap. Saya kecek bukan nak seru adik kakak Allah takutnya alamat kiamat, takutnya nak kiamat. Jangan. Sebab hak kita kena takutnya, kita kena cedek bekalan. Kena cedek amalan kita. Kena cedek bekalan. Gapo kita nak pergi jumpa dengan Tuhan nanti. Apabila kiamat mari ni, kita nak buat gapo pergi jumpa dengan Tuhan. Hak ni, hak soalan hak kita kena tanya diri kita masing-masing dia akak. Kena tanya diri kita masing-masing. Kena tanya adik kakak masing-masing. Dah. Sebab kalau kita tak cedek moga-moga ni, Allah Subhanahu wa taala a'lam lah. Kita nak selamat ke tak selamat. Sebab tu dia sampai masa adik akak, dia sampai masa dekat sangat, haru-haru habis adik akak. Tak muka bumi ni Allah, yang hak jelas-jelas akan jatuh benda sewaktu daripada daripada cakrawala. Boleh jadi bite, bukit buka jadi telanjik, menayih habis. Ukabak tu kita dengar ukabak. Mari dulu tu di rahsia adik akak. Di rahsia ni boleh tengok dengan mata ukabak jatuh. Nampak berapi turun. Boleh tengok dengan mata lendai adik akak. Dulu jarang mana nak tengok benda-benda gini jatuh, tapi learning boleh tengok macam-macam. Ni nak ayat kata tanda-tanda belum pada nak datang. Kiamat tu Allah Ta'ala kita tengok dulu. Tuhan tunjuk kita tengok dulu. Dia kita tengok dah, kita berasa gerung, kita pun kita klik taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah yang Tuhan naknya. Sebab tu setiap perkara yang berlaku di akhir zaman ni, Tuhan tunjuk dulu alamat dia. Macam lah ni duk sibuk dengan wabak virus corona ni lah. Kita berasa mana tu? Duk berasa hak buat maksiat tu, duk buat maksiat situ lah. Ni tak ada arah sungguh manusia ni. Tak khabar terus benda hak Tuhan hantar mari. Hak jenis duk buat maksiat, tak ada reti-reti, tak ada reti radu. Tak. Allahu Rabbi, bila kita nak khabar, kita kena ingat kata mungkin dengan sebab jahatnya manusia, sebab kita ni banyak dosa, Tuhan hantar wabak tak habis-habis ni, nak ralak kali yang kelima, nak mengebok kali yang kelima pula, round yang kelima pula. Pusing cukup setakuk hingga lagi. Mari hak kedua, mari hak tiga, mari empat, mari yang kelima pula ni nak mari. Dan bunyi kata nyakit hak baru nak mari yang kelima ni teruk pada hak lepas-lepas mari lagi. Tak ada masuk dalam lepung dak, tak ada masuk dalam pot dak. Masuk sampai dalam orat darah ni hak jenis baru ni. Dan juga hak kumel jenis baru ni bunyi kata kaji doktor duk kaji duk royak kata hak jenis baru ni dahsyat tak dahsyat bulu dia tu. Bulu kalau kita tengok nyakit kumel tu, dia ada bakteria dia tu, virus dia tu kan. Dia ada bulat, lepas tu dia ada jenis kata pucung dia. Hak dulu tu pucung bulat. Tapi hak jenis baru ni jenis pucung tajir dia kok. Pucung tajir pasal ni. Hak pucung tajir sebab tu dia dijakit dengan cepat sangat. Hingga sampai kalau lah kita tak jaga baik, kita buat mangan, lalu tepi orang jakit tu 5 sampai 10 saat je boleh jakit je. Nak ayat tu cepat kuat. Dan juga hak baru ni bunyi kata masuk konsep orat darah ni pula. Baru ni masuk konsep dalam telepon paru-paru ni. Masuk konsep dalam pot saja ya. Hak dulu ni hak baru lepas mari ni. Masuk dalam pot buat ke tak boleh nyawa tak habis sesak nafas, boleh jadi mati. Hak tu hak lepas mari. Ni hak nak baru mari pula ni, dalam pot masuk juga ke, masuk dalam orat darah, hancur buah habis dah adik akak. Allahu Rabbi ni. Sebab tu kita dah ingat dah, kita khabar dah, kita sedarlah benda-benda gini ni. Sebab tu saya nak satu-satunya doa yang saya sentiasa bagi pada adik akak semua ni, saya pesan semua lah doa-doa macam ni. Kerana Nabi ada jelas adik akak, Nabi ada jelas suruh minta, Nabi suruh kita minta doa ni daripada fitnah hidup dan juga fitnah mati ni masuk umum. Doa yang Nabi sebut ni, Nabi sebut masuk umum adik akak. Dah Nabi royak gapo dalam hadis, Nabi suruh minta doa ni. Tapi dalam hadis tu Nabi royaknya suruh kita minta doa ni setiap kali sebelum pada kita nak bagi salat. Nabi kata suruh kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana gapo? Minta jauh daripada kecelakaan fitnah dajjal, fitnah akhir zaman. Dan juga Nabi suruh kita baca setelah mana kita duduk dalam tasyahud akhir. Nak royak gapo penting tak penting. Kadang-kadang kita ni mayat kita gaduh-gaduh dak.
Akhirnya kita ingat, kita ni semaya, dalam semaya kita ada rukun semaya iaitu tasyahud. Baca tahiyat akhir. Nabi suruh kita baca, selit doa ni masuk dalam tahiyat akhir, kita belum nak wisale tu. Betingnya doa ni. Sebab tu adik kakak tak ingat lagi, kena ngapa ingatlah. Saya baca dah mukadimah tadi. Nabi kata idza tashahhada ahadukum falyasta'iz billah min arba'in. Nabi kata apabila kamu duduk dalam tasyahud, apabila kamu semaya, munduk dalam tasyahud akhir, munduk dalam tahiyat akhir saat ni tu. Apabila kamu semaya, munduk dalam tahiyat akhir, falyasta'iz billah min arba'in. Maka mu bacalah, mu minta lindunglah daripada Allah Subhanahu wa taala, mu minta lindung dengan Tuhan daripada 4 perkara ni. Nabi kata min arba'in. Yaqul, Nabi kata pasal mana? Nabi baca we dengar, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Nabi suruh kita minta doa lindung daripada neraka jahannam adik aku. Allah, neraka jahannam. Hari ni kalau kita duduk tak muka bombing, kalau kita ada Facebook, kita ada Twitter, kita ada TikTok, kita boleh tengok gambar-gambar bombing menetuk hari ni dah. Bukit menetuk hari ni, Pukau Fire Rubber tu. Pas kita tengok apabila Pukau Fire Rubber, dia ada lawa dia tu baik. Air nidih daripada bombing menetuk, bukit berapi menetuk saat ni tu. Ada air nidih dia tu baik belak. Hak tu tak ada niyo adik akak. Api tak ada niyo. Api hak Pukau Fire Rubber, hak lawa tu baik adik akak tak. Kalau kita cedok mek buh le botol tu, air kering. Kalau buh air le botol, kita mek lawa dia, mek air nidih dia gibuh dalam botol tu, kering air. Panas sangat tehnya. Allahu Rabbi, ni tak ada niyo adik akak. Apatah lagi api neraka. Api neraka Allah lah punya tahu. Dan kita jumpa dengan hak ni enggak Allah tak tahulah. Dan juga dan kita pergi jumpa hari mana yang kita sudah pejam mata dah, itu kita tak klik. Tak boleh klik semula atas dunia dah. Nak minta Tuhan tak bagi dah. Nak klik semula atas dunia, Tuhan tak bagi dah. Dengan sebab tu kita tengok Nabi doa, Nabi suruh kita minta ni. Nabi suruh minta dalam tasyahud akhir. Apabila kita semaya waktu, semaya fardu, kita semaya sunat, kita ngapa doa ni ingat, kita baca semua. Belum pada kita nak wisalah semaya. Kalau kita semaya 5 waktu sehari semalam, kita baca 5 kali doa ni adik akak. Lain pada lepas dah semaya. Dalam semaya kita baca 5 kali. Boleh maya 5 kali. Kita maya 5 waktu sehari, kita baca doa ni 5 kali sehari. Kalau kita semaya sunat rawatib, kita masuk dalam sunat rawatib. Kalau kita semaya sunat tahajud, masuk dalam sunat tahajud doa ni dekat. Hak ni hak Nabi suruh kita baca dalam setiap kali kita belum pada nak wisalah dalam semaya kita. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Nabi suruh kita minta jauh daripada neraka jahannam ni. Api neraka ni Allah. Sebab tu Nabi royak. 2, Nabi kata saat ni gapo min arba'in. Nabi suruh kita minta dalam doanya dalam waktu tahiyat akhir saat ni tu 4 perkara. Min arba'in. Wahid, min azabi jahannam. Wa min azabil qabri athani. 2, Nabi kata yang kedua, wa min azabil qabri. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada azab kubur. Allah, azab kubur ni demikian juga adik akak. Nabi royak dalam hadis, Nabi kata siapa yang mati, maka mula kiamat bagi dia. Maka dalam kubur ni lah. Hari ni, hari-hari kita tengok orang yang meninggal dunia adik akak. Hari-hari orang mati hari ni adik akak. Dengan COVID ke, dengan nyakit gapo ke, tak tahu ke dia lah. Tapi mati hari-hari. Lepas tu sebab tu lah Nabi dulu Nabi lari ziarah kubur. Akhir-akhir Nabi suruh ziarah kubur. Sebab apa? Nak kita ingat kepada mati juga. Bukan kata kita lalai gitu mau saja dia ke Allah Rabbi. Sebab tu 2 Nabi suruh minta juga wa min azabil qabri. Minta lindung daripada azab kubur. Moga azab kubur ni teruk adik akak. Kalaulah kita selamat dalam kubur, alhamdulillah. Tapi kalau kita tak selamat dalam kubur, gapo nak kata kita nak jumpa dengan gapo dalam kubur? Ada macam-macam. Dak. Satunya ular yang bernama Syuja'ul Aqra'. Ular yang bisa taring dia semacam kilat nyamba. Tah kening dia ada tanda 2 tah bulu kening dia ni ular. Sinam, pala botok ular tu Syuja'ul Aqra'. Besar sama besar dengan batai tekak utah. Panjang 70 setah. Ular ni akan belik kita dalam kubur dia. Allahu Rabbi. Sebab itulah duduk berdecok dalam TikTok tu beringatlah.
Duk berdacak dalam Facebook tu beringat sikit lah. Duk ada lagi tok guru ustaz duk pesan bercakap dah, jangan kacau lah wahai mak umur. Wahai mak mu jangan duk kacau lah, duk berdacak dalam tu duk tunjuk korang tu, jangan duk kacau juga. Ni Allahu Rabbi, sebab tu ni akhir zaman kita kata fitnah yang berlaku ni dahsyat sangat. Nah, sebab tu Nabi kata nah kaqita'il lail al-mazlum. Nabi kata kaqita'il lail. Ujian dahsyat di akhir zaman ni semacam mana waktu yang malam. Nah, waktu malam, lepas tu kita duduk di tak ada cahaya mata, tak ada cahaya pelita sikit abuk. Duduk dalam waktu malam dah soh ke gelak dia kok. Nak royak tu gelak gelemak sungguh. Ujian dahsyat di akhir zaman ni. Sebab tu macam-macam dah ni timbul dia kata Allah. Masjid tak boleh buka dengan sempurna lagi. Jumaat boleh maya tak boleh semaya katik-katik. Allah ni dahsyat. Dua Nabi kata min arba'in wahid min azabil jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Doa saat ni. Dek akak kap naca dah ni dah. Dia dak tu kap naca saya buka ni. Nah, yang pertama min azabil jahannam, yang kedua wa min azabil qabri, asalis wa min fitnatil mahya wal mamat. Minnya atas pada Allahumma nulah. Ya Allah ya Tuhan kami, satu, lindung kami daripada azab neraka jahannam ya Allah. Lindungkanlah kami daripada azab kubur ya Allah. Lindungkanlah ya Allah, lindung kami daripada azab, daripada fitnah hidup dan juga fitnah mati. Macam mana adik akak fitnah hidup, fitnah mati? Wa min fitnatil mahya wal mamat. Hak Nabi royak. So kita baca dalam tahiyat akhir dalam semaya kita setiap kali semaya. Hak Nabi royak apa tak ni? Wa min fitnatil mahya wal mamat. Minta wilino daripada fitnah hidup dan juga fitnah mati. Hidup kita tak ada ni jumpa gapo tak? Hari ni jumpa gapo tak? Allahu Rabbi. Hari ni jumpa macam-macam adik akak. Dulu kalau duduk ramai-ramai satu padu molek kukuh demo ni. Kalau kampung ni satu padu kukuh, pakat duduk ramai-ramai boleh syarat muzakarah agama. Masya-Allah, lah ni tak boleh duduk sekali dia akak. Ni fitnah wa min fitnatil mahya. Hak ni sikit-sikit je baru dia akak. Dia mari satu tahap lagi dia akak. Sampai ke jual agama dengan sebab harta benda dunia. Sanggup adik akak jual benda dalam Facebook, jual barang-barang, jadi orang nego online adik akak. Sanggup. Dia mau kata decok sikit decok we orang tengok. Lik-lak ngongek horet, hengek punggung adik akak. Tu jual gapo? Nak we laku jual barang. Duk tengok pimri tak apalah dia sia. Dak, kita Islam ke? Kita Islam. Demo sia tak apalah demonya. Nah, dia nak buat gapo tak ada gapo, dia syurga dia tak ada dia ni. Nah. Tak gitu. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ni adalah jara gop bagi orang Islam. Wa jannatul kafirin. Dunia ni sebagai gop orang Islam. Jadi penjara. Dunia niก็คือเรือนจำหรือว่าคุกของชาวมุสลิมวะจันนะตุลกาฟิรินและดุนยานี้ก็คือสวนสวรรค์ของชาวนรกก็คือคนกาฟิร. Tak gitu. Sebab tu dia nak hongek, nak gapo pakai baju dalam jual ikut dia lah, dia sia. Kita Melayu, kita Islam hok ngaku kata aku ni anak bemak, aku ni anak doloh. Duk tunjuk apa macam-macam tu. Astaghfirullahalazim. Termasuk saya sendiri juga. Tak kata kedemo, saya sendiri pun support tu juga. Nak royak tu fitnah yang berada di atas muka bumi ni ada akak. Hak Nabi suruh kita minta juga wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada fitnah hidup ini dan juga daripada fitnah mati dia akak. Allah ni hak Nabi. Nabi pesan kita baca. Yang keempat, min arba'in saat ni wa arba'in wa min fitnatil mahya wa min fitnatil masihid dajjal. Nabi sebut juga wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah ya Tuhan kami, lindungkanlah kami daripada gapo kejahatan fitnah dajjal ni. Dajjal mari dia ikut saya royak dah minggu-minggu lepas tu saya royak dah masalah dajjal ni.
Allah dah dia mari kok. Dalam kitab-kitab ada sebut Nabi pun jelas macam-macam dalam hadis Nabi. Nabi kata apabila Dajjal mari ni, dia Tuhan wi kuasa dia ni cukup lekat Dajjal. Nah teh Dajjal seko ni dia boleh buat belaka. Tapi hak cerak-cerak Dajjal dia mari saat ni tu, gapo yang duk di tangan Dajjal, hak kesenangnya atas dunia adalah neraka bagi Allah Subhanahu wa taala. Gapo yang duk dalam tangan Dajjal, hak kesusahan, itu adalah syurga bagi Allah Subhanahu wa taala. Makna kata fitnah Dajjal ni Nabi suruh kita minta juga. Wa min fitnatil mahya wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungkanlah kami, jauhkanlah kami daripada fitnah Dajjal. Pak karo jangan lupa dak kau. Ingatlah kau dah ke doa tu. Kau tak ingat lagi. Kat beratah dekat 2 tahun dah saya duk kecek bab akhir zaman. Hari ni hadis yang ke-37 dah. Tak payah kecek dia kau. Dekat-dekat 2 tahun dah. Duk ulai semua doa ni, baca semua biar adik kakak dengar. Kalau tak ingat lagi kau, nah, mari nak siup pala sekali dia kau. Dah. Nah, hatai dengan kayu rotai sekali dah. Payah ingat sangat kau. Ini doa. Dah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Pak kara ni minta semua setiap kali ni Nabi royak, idza tashahada ahadukum falyasta'iz billah min arba'in yaqulu Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ni Nabi royak dalam hadis Nabi, hadis yang sahih, hadis akak riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Tak usah duk cari kata hadis ni dhaif ke, hadis ni maudhu' ke, tak usah duk cari. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim yang Nabi royak kita. Ingat hatilah doa-doa gini adik akak ni. Ramai adik akak tak ingat dah. Baiklah ingat dah tu, hak tak ingat lagi tu. Kalau lagu siye gak 4 minit boleh ngapa lagu siye. Lagu Mak Saleh lebih lagi. Lagu siye 4 minit, 5 minit. Kadang-kadang hak muzik panjang tu 6 minit. Ngapa 2 kali ingat lagu siye. Tapi doa hak kita bertahun-tahun tak ingat. 4 patah je. Dok, berat sungguh orang Melayu kita ni. Galik sungguh dengan hal dunia ni. Galik hal dunia tinggal habis hal akhirat. Siapa kat ibadat pun tak ada. Nah, tu ning doa hak Nabi suruh kita baca setiap kali belum pada kita nak wisale dalam semaya kita baca. Nah, belum pada nak wisale tu, baca doa ni insya-Allah adik akak. Allahu Rabbi, sebab gapo saya pun adik akak pun kena tolong belakalah kita pakat tolong hak boleh tolong tu dah. Hak boleh tolong pakat boleh harap boleh jaga. Dia Dajjal mari adik akak Allah. Sebab tu lah masalah dia Dajjal turun saat ni, dia turun di Asfahan tu. Nah, turun di Asfahan tapi Dajjal ni jalan habis tamu muka bumi ni. Dia pergi di mana? Pergi belaka Dajjal ni. Dan dia duduk tamu muka bumi 40 hari je Dajjal turun tak duduk talinya ni 40 hari je. Tapi 40 hari Dajjal ni pelik dia akak. 40 hari Dajjal duduk tamu muka bumi ni, hari yang pertama tu masa jadi setahun adik akak. Gak masa jadi tahun kita hidup sehari 24 jam. Pak kalau sehari setahun, masa sehari serupa dengan 365 hari. Waktu semaya kita macam mana? Ni fitnah besar adik akak ni. Masa hak Dajjal duk hari mula-mula sehari Dajjal sehari Dajjal setahun kita tu. Kita nak maya zuhur masa mana? Waktu tu kalau je ada, kalau je tak ada, macam mana hidup adik akak? Ni fitnah adik akak ni. Fitnah. Sebab tu lah pada masa tu dia sehari. Kan sehari saat ni kalau sebut sehari dia tak gelak dah. Dajjal turun 40 hari, Dajjal duduk atas dunia 40 hari. Sehari mula-mula sama dengan setahun. Masa setahun tu panjang si hari adik akak, tak ada malam. Allahu Rabbi, kita nak gambar kita nak hidup macam mana? Nak tidur macam mana? Nak hidup macam mana? Allahu Rabbi, sebab tu kita hari ni ingatlah fitnah Dajjal saat ni tu besar sangat. Sebab tu Nabi royak, Nabi pesan suruh kita baca belum pada kita nak bagi salat dalam semaya tu, baca doa ni adik akak. Mudah-mudahan kita selamat daripada fitnah Dajjal. Allahu Rabbi. Yang sah lagi hak Nabi royak dalam hadis juga, Nabi kata man hafiza asyarayatin. Man hafiza asyara ayatin min awwalil suratil kahfi usima min dajjali. Nabi royak sah hadis lagi, Nabi kata sesiapa yang menghafal 10 ayat yang pertama di dalam surah kahfi.
Ni orang rajin baca Quran jangan tinggal weh surah Kahfi tu. Nak baca panjang takut belik kokak-kokak, jangan lupa juga 10 ayat mula-mula tu surah Kahfi. Nabi royak juga sini dalam hadis Muslim, Nabi kata, bagi siapa yang menghafal, bagi siapa yang baca, kaji makna dia baik dalam Quran saat ni, 10 ayat awak tamu dalam surah Kahfi, akan terjaga diri dia daripada fitnah dajjal. Masya Allah. Ni mudah-mudah Nabi ni. Bukan suruh baca sejuju. Bukan suruh baca sekali khotel sehari. Baca 10 ayat dari surah Kahfi. Akan dijaga daripada fitnah-fitnah dajjal. Allah. Sebab tu kita orang Islam jangan duk galik lah dengan benda-benda dunia yang begitu banyak sangat. Ni benda-benda gini, maka banyak perkara lagi lah nanti sampai masa tepat hadis yang sampai masa tepat yang berkaitan dengan hadis-hadis dengan Dajjal, sampai masa hadis yang saya baca tentang 10 perkara saat ni tu, apabila timur 10 perkara yang besar saat ni, saya akan royak satu persatu. Dajjal ni dia hidup macam mana, dia turun mari macam mana, dia duduk tak dunia, dia buat gapo ratik nak cek macam mana rupa Dajjal, muka dia macam mana, tak dahi dia ada tulis gapo, mata dia buta balik mana, saya royak semula. Tapi hari ni saya nak masuk terusnya dalam tajuk kita berkaitan dengan hadis yang ke-37 hari ni adik akak. Dalam hadis ni ada kata hadisnya, bilakah terjadi kehancuran? Hancur-hancur ni, maksud hancur saat ni makna kata bilakah nak jadi kiamat? Adik kakak ramai juga pakat duk tanya, bila nak kiamat ustaz? Lama lagi kot Ada juga adik kakak duk tanya ni. Ada sungguh ke dulu bunyi dah Y2K dulu dah. Ingat tak masa kita, saya tu masa pun umur 11 12 gitu je. Dia mau kata nak berlaku perakotakan Y2K weh. Api nak mapuh 3 hari tak hidup-hidup, nak gelap 3 hari. Oh pakat riuh dunia adik kakak. Sampai umur kita ni, masa tu saya ingat dalam pasar hak jual pitogah laku sekali. Wah, pakat jual pitogah, pakat laku lah, pakat belilah pitogah. Moga kata Y2K nak berlaku ni, gapo Y2K? Kata nak gelap 3 hari ni, tak ada cahaya ni. Tu adik kakak. Sebab itulah Allahu Rabbi. Tu satu benda. Baru ni viral pula dalam cerita. Ni saya ambil Titan Royal ni adik kakak ni. Saya ambil dalam Royal Mak Saleh buat ni adik kakak ni. Mak Saleh ni ahli kitab lah. Dia kaji dalam kitab dia. Ni Royal ni saya ambil dalam Royal Mak Saleh. Royal ke apa? One Sin Law. Nama Royal One Sin Law. Nyamuk durung dia. Nyamuk durung dia kak. Royal ni hak sebut One Sin Law. One Sin Law 2012. Lepas hari Patahara 9 tahun lebih lah. 9 tahun dah lepas mari. Royal ni pakat duk viral penuh lah. Pakat kita tengok Royal One Sin Law ni kata nak berlaku gini. Tapi setengah daripada yang ambil alamat tu memanglah yang mana Tuhan sebut dalam Quran. Akan timbul benda-benda gini, akan utuh habis bombing, bukit buka, tubai habis licin, ukabak besar-besar turun daripada langit, turun tak muka bombing ni macam-macam. Benda gini akan berlaku dek kak. Tapi hak ni viral daripada dia, tak apalah Royal je buat Royal tu peraik naik kapal lepas berat. Tak apalah Royal. Dia jumpa sungguh dek kak. Nanti temulah. Kapal mari di mana lagi masa tu? Tak ada dek kak. Sebab tu ni nak oyak kaji hak Mak Saleh dia buat mari tu, dia tahu gak. Dia kata dunia ni ada umur juga bagi dia. Sebab tu, tapi Nabi royak akan jumpalah. Sebab tu hadis malam ni, bilakah terjadi kehancuran? Bila nak berlaku kiamat? Sebab kait dengan hadis Nabi, ada sebuah hadis, saya akan baca hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhadditsul qauma ja'ahu a'rabiyyun. Bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhadditsul qauma ja'ahu a'rabiyyun faqala mata as-sa'ah. Dalam hadis ni royak gapo dak aku. Kita tengok mata as-sa'ah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata bahawa sewaktu masa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada dalam suatu majlis dan sedang Nabi bercakap-cakap dengan yang hadir. Nabi duk kecek dengan para sahabat duk hadir mari dengar Nabi duk kecek, Nabi duk bincang. Nabi duk kecek, Nabi duk muzakarah, Nabi duk kecek bab agama, Nabi duk gapo saja. Tiba-tiba datang orang Arab Arabi mari. Orang Arab kampung ni, Arabi ni Arab kampung mari. Saya biasa royak banyak kali dalam majlis ni, tapi hak ni berkaitan dengan hadis hak ni.
Hadis ni hadis yang ke-37 ni, Nabi hadis yang khas berkaitan dengan tajuknya bila nak kiamat. Mata sa'ah. Tajuk dia mata sa'ah. Bila nak jadi kehancuran. Nah, bila nak hancur, bila nak jadi hancur, bila nak jadi punah ranah, bila nak jadi musnah, bila nak jadi selerak tabak kalau kecek bahasa kampung. Lalu tu dalam hadis ni, nah, ja'ahu a'rabiyyun faqala mata sa'ah famadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddithu faqala ba'dul qaumi sami'a ma qala fakariha ma qala wa qala ba'duhum bal lam yasma' hatta idza qada hadithahu faqala aina sa'ilu 'anis sa'ah qala ha ana ya Rasulullah qala idza duyyi'atil amanatu fantaziris sa'ah qala kaifa idha'atuha qala idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Rawahul Bukhari. Hadis sahih riwayat Bukhari adik aku. Dah. Dalam hadis ni kata gapo? Famadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat ni orang Arab kapung mari tanya Nabi, ya Rasulullah, bila nak kiamat? Bila nak kiamat Rasulullah? Tiba-tiba datang seorang Arab Arabi saat ni, orang Arab Badawi saat ni tu, mari tanya apa itu. Dan tiba-tiba Arab Arabi itu terus bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mari Nabi duduk dalam satu majlis pakat duk kecek, Nabi duk pakat duk muzakarah, tiba-tiba Arab Arabi mari, maka Arab Arabi tanya batas sa'ah, bilakah akan jadi kehancuran? Bilakah akan jadi hari kiamat? Maksud dalam hadis mata sa'ah saat ni, bilakah akan terjadi hari kiamat? Orang Arab Badawi tanya Nabi. Maka Nabi jawab macam mana? Famadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun meneruskan percakapan. Nabi terus lagi muzakarah, Nabi duk bincang saat ni. Nabi duk kecek gapo, Nabi terus lagi. Nabi tak ada jawab lagi soalan hak Arabi tanya. Nah, famadha yuhaddithu faqala ba'dul qaumi. Nah, Nabi kecek terus lagi, maka sebahagian yang hadir berkata, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar apa yang ditanya. Nah, tetapi pertanyaan itu tidak disukai. Famadha. Tengah-tengahnya Nabi dengar Arab tanya saat ni, tapi Nabi tu jadi tak suka sangat sebab tak ada adab. Adab apabila kita dengar agama, kalau kita duk ngaji ilmu agama, kalau kita duk ngaji gapo, kita kena jaga adab dia. Sebab tu Nabi duk kecek ni, orang Arab kapur mari, dia tak tahu gapo Arab kapur ni. Orang Arab hok duk kerja ni kaki bukit, duk kepada pasir ni tak kerti pas sekarang orang Arab kapur. Orang Arab, orang darat dia panggil. Orang Arab hok duk darat tu, dia tak kerti pas sekarang, dia tak tahu adab-adab Islam macam mana. Dia mari Nabi duk muzakarah kepada sahabat, dia mari tanya terus-terus, ya Rasulullah, bila nak kiamat? Setengah sahabat kata Nabi tu tarik muka, tak ada adab, tapi tak apalah, Arab kampung. Nah, nak ayat tu ni dalam hadis ni Nabi nak ngajar dak kita ni, kalau duk dengar orang ngajar, nak tanya akak tangan dulu. Kalau tak suk kalimah, suk kalimah dulu nak tanya ke apa. Lepas tu akak tangan. Ya Rasulullah, hamba nak tanya bila nak kiamat. Begitu tak apa, tapi Arab kampung ni tak ada adab mula lagi dah. Dia tanya gitu, maka setengah sahabat kata Nabi tu marah. Nah, sami'a ma qala fakariha ma qala wa qala ba'duhum bal lam yasma' hatta idza qada hadithahu. Nah, maka sementara yang lain pula berkata, sahabat lain kata macam mana pula? Bahkan beliau tidak mendengar pertanyaan itu. Setengah sahabat kata Nabi dengar soalan saat ni, setengah sahabat kata Nabi tak dengar soalan hak Arab Arabi tanya saat ni tu. Ni dalam hadis ni sebut macam ni mari. Nah, sehingga hatta apa saat ni? Hatta idza qada hadithahu qala. Hingga mana Nabi tu, sehingga apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai daripada percakapan beliau, maka Nabi bersabda. Apabila Nabi sudah muzakarah saat ni dengan sahabat, Nabi tanya, aina sa'ilu 'anis sa'ah? Nabi tanya, mana? Nah, di mana orang yang tanya tentang hari kiamat tadi? Nabi tanya, hey, mana? Orang yang tanya hari kiamat tadi duduk mana? Aku duduk muzakarah saat ni, dia tanya bila nak kiamat. Duduk mana? Orang tu duduk mana? Nabi tanya. Aina sa'ilu 'anis sa'ah? Qala ha ana ya Rasulullah. Apabila orang Arab Badawi itu dengar, lalulah Arab Badawi itu menyahut, ya saya hai Rasulullah, saya tanya tadi Rasulullah.
Nah, boyo yo nyauk gitu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata gapo? Idza dhuyyatil amanatu fantaziris sa'ah. Nabi pun royak. Mu tanya bila nak kiamat, Nabi kata gapo? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, apabila amanah telah disia-siakan. Nah, apabila amanah, idza dhuyyatil amanatu, apabila amanah telah disia-siakan, fantaziris sa'ah, maka tunggulah hari kiamat. Hari ni macam mana kita duduk dalam negara Thailand ni? Berasa gapo tu? Apabila amanah wak sia-sia, maka Nabi kata tunggulah hari kiamat. Adik kakak pakat lari hari ni adik kakak. Nah, apabila rakyat kutip duit cukai ke rakyat dah kutip duit cukai, beli ubat hak tak ada, hak macam-macam tahu nak royak lah. Lama saya kena panggil pelaksana katik pula. Tak. Orang tu negara lain tu beli ubat hak jenis-jenis hak pakai nebel belaka, ubat vaksin tu kan. Tak ada semacam kita. Kita ni pakat lari dia akak weh. Nah, duk kat jahan mari cocok kat jalan ni. Dia akak bunyi khabar tu. Takut mogok ubat hak jenis satu nama SW tu, oh takut nak cocok. Ada hak cocok tu. Nah, saya dengar berita hak sungguh ni, waris-waris baba kita ni. Nah, kena cocok di lengan kadang-kadang lengan ni putus. Sepengah putus orang mati tangan sebelah. Dengan sebab ubat. Ni dia panggil apa? Apabila amanah diserahkan maka disia-siakan. Orang suruh beli ubat hak molek-molek ki cocok wasa ada harga sikit. Moga duk ambil duit rakyat ke duit dia ke beli. Beli ubat jenis biasa mana lagi? Ubat tak pakai nebel. Makan tah kepala ubat tu pula dah. Ni nak oyak amanah ni. Apabila amanah jadi sia-sia, maka tunggulah kiamat. Ni ialah dah kiamat Nabi kata ni. Tak gitu. Tu hak orang panggil hak pekat tinggi. Nah, kerajaan pekat tinggi. Kalau kita klik tengok kerajaan pekat rendah, mak kita kampung kita tu. Duit modal turun kampung. Duit hak kerajaan tolong rakyat mari kampung. Turun juta setiap kampung dia akak. Dia akak. Lah ni tak ada kanal lemu lah ni. Duit hak turun sejuta gitu ingat tak? Mubah lalan, bunyi sedap. Mubah lalan boleh juta setiap kampung dia akak. Tapi hari ni ada gapo ada aku? Ada pala bubuh juta tu. Duit tak ada pala bubuh saja. Nak ayat kata apabila amanah nah disia-siakan, maka Nabi kata tunggulah kiamat. Ni Nabi royak kepada orang Arab saat ni. Dhuyyatil amanatu fantaziris sa'ah. Supalah hak tu bahagi hak saya we nampak kita nampak gambar. Hak boleh kita tengok hak kita tak nampak gambar macam mana hari ni. Pemimpin agama macam mana hari ni? Diberi tugas pemimpin agama tak jalan tugas agama. Nak jadi tok imam masjid tak cara ke masjid. Nak jadi tok khatib tak cara khutbah. Nak jadi tok bilal tak pandai bel. Nak jadi kawakan 12 maya jemaah pun dak di masjid. Tu hak Nabi kata apabila diberi amanah dia sia-sia kan. Pakat nak jadi belaka dia akak. Moga ada gaji lah ni. Gaji situ. Ni gaji nyok ni je baru dia akak. Kau makan 500 ya sebulan. Sikit lagi kalau kau makan 1000 sebulan balah lebih pada tok nebel lagi. Ni nak ayat akan berlaku akhir zaman ayat. Tu nak ayat kata ni hak Nabi kata apabila amanah disia-siakan itu tanda katanya sudah hancur dah. Sudah berlaku dah kiamat. Pas hari ni berlaku ke tak lagi mari kita dah kak. Tanya diri kita sendirilah. Nanti saya royak belaka masuk grup peri lah saya nampaknya. Tak gitu. Sebab tu lah nak royak kata hak Nabi jelas ni memang dah. Nabi royak zaman 1400 tahun lepas dah Nabi royak. 1400 tahun lepas dah. Tapi hari ni sudah duk terima satu persatu. Ni hadis hak malam ni saya akan bincang dak akak dengan adik akak. Masa tak banyak dah ni. Lepas pada tu Nabi kata apa? Nabi kata qala. Nabi kata dhiyyatil amanatu fantaziris sa'ah. Apabila amanah telah disia-siakan maka tunggulah kiamat. Nabi kata tunggulah hari kiamat. Maka orang Arab saat ni tak puas hatilah. Qala A'rabi pun tanya kaifa idha'atuha. Orang Arab Badawi pun tanya apa yang dimaksudkan dengan mensia-siakan amanah itu ya Rasulullah. Sia-sia amanah pasal mana ya Rasulullah? Orang Arab Badawi tanya.
Pasal mana Rasulullah sia-sia amanah ni, pasal mana? Nabi pun royak dah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Nabi takkid kali lagi. Nak royak wi Arab tu, Arab Badawi payah faham sangat. Moga royak kata apabila kiring amanah, tak tunai amanah, Arab Badawi tak faham. Kita pun tak faham juga. Maka Nabi hurai kali lagi, Nabi takkid kali lagi, Nabi kata gapo? Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi. Apabila urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahli dia. Faham tak? Apabila urusan saat ni, satu tugas ni, kerja umum kita kecek mudah-mudah. Kita wi kok tukar hodok nyedung padi buat umur. Jadi macam mana umur kita? Cuba pejam mata gambar tengok sekali. Tak. Orang neca umur. Tak. Kita wi dia galau. Jadi macam mana? Neca umur pergi galau jadi macam mana? Tak jadi galau dia kok. Sodok watah benda habis lah. Tak gitu. Demikian ni juga Nabi kata gapo? Apabila urusan saat ni diserah kepada orang yang bukan ahli. Nak jadi muga tu, nak jadi muga ni. Tuai tak pandai sikit habuk, tuai tak reti sikit habuk dalam hal tu. Ni Nabi royak apabila amanah, apabila urusan satu kerja serah kepada orang yang tak pandai bukan ahli dia. Maka Nabi kata fantaziris sa'ah. Tunggukanlah kedatangan hari kiamat. Hancur sungguh dia akak. Macam mana Allah ni? Nah, dah akak 20 tahun dia akak nak meretah ni. Nah, tahun 61. Nah, ภายในปี 2561 ประเทศไทยคนจนจะหมดในประเทศไทย dia akak ingat dah tu. Ni hak dia panggil hak tinggi-tinggi dah. Nah, benda hak tinggi-tinggi dalam negara berlaku. Nah, ภายในปี 2561 ประเทศไทยจะหมดคนในประเทศไทยจะหมดคำว่าคนจน. Oh tak ada orang sesak dia akak. Ni tahun 2064 dah dia akak. Lakah mari 3 tahun dah. Hari ni pakai tak kerja teguh dia akak. Minta kherak hari ni. No ya atau benda hak berlaku. Apabila satu-satu benda diserah kepada orang bukan ahli dia. Maka timbul macam ni dia akak. Nah, nak meretah nak dunia kena orang pandai meretah. Nah, nak meretah kampung, kena orang ahli meretah kampung. Nak jadi tok imam, kena orang ada imam. Nak jadikan makan masjid, kena ada orang hati dengan masjid. Bukan kata nak jadi belakon, nak jadi tu, nak jadi ni. Tapi tak ada sekarang habuk dia kok. Soh kata pergi ngaji juga orang ngajar. Tak ngaji sikit habuk. Pergi ngajar dari tu. Berat dia kok. Hak ni Nabi kata apa? Bila amanah saat ni tu diserah kepada orang, aku jadi sia-sia. Macam tu juga Nabi pun hurai kali lagi kepada orang Arab Badawi. Apabila satu-satu kerja, muwi kepada bukan orang ahli dia. Dia tak pandai sikit habuk cara tepek mozaik. Kita kecek mudah-mudah. Banding mudah nampak. Tak pandai sikit habuk cara tepek mozaik. Kita serah dia ke tepek mozaik. Jadi macam mana rumah kita? Dia tepek mozaik. Nah, dia tepek mozaik bawah, dia cuah kapur atas. Jadi mozaik tak gitu dah kau. Tak jadi mozaik. Gitu. No ya atau apabila serah amanah bukan orang ahli dia, maka temulah kiamat. Tu Nabi kata hancur. Allah ni lah. Pada hari ni banyaklah urusan yang diserahkan kepada yang bukan ahli dia. Bukan ahli dia kau. Nah, sebab tu orang nak kecek agama kena ahli agama dia kau. Nah, jangan kita ngaji bomoh dia akak. Gitu kecek agama you tak kena tepat dia akak. Lepas tu mula rata pindah cari tempat-tempat rojok ke. Kita tak ada nak rojok dia akak. Tak pandai nak rojok kita Arab. Cari dia lekukun dia akak. Lekukun ni sungguh boleh carilah maklumat. Tapi pelagar atik lah. Ukur-ukur dengan kita atik. Nah, jangan semata-mata tak ada temunah ni. Nah tak ada ni. Cari dah lekukun tak ada. Ni berat dia akak ni. Baba kuker panggil dia akak. Nah, molek-molek pah dengan tukur atas kepala tu dah. Nah, sedangkan ni apabila urusan diserahkan bukan orang ahli dia, sedangkan orang yang layak untuk menjalankan urusan tersebut tidak diberi peluang yang sewajarnya. Tengok, orang yang ada kuasa, orang yang ada kebolehan, tak boleh dia akak. Sebab apa? Kalau kecek masalah milih ni tak lama nak milih pula mah kita ni tak dah. Bunyi kata istihadah ni raca kisah nu baik dah nu. Raca kisah nu baik satu baik dah nu bunyi kata 429 nu bah. 27 28 29 nu bah. Bulan depan nu bunyi kata nak milih pula nu. Nah, milih gapo? Nayuk obata. Nah, nayuk obata. Tak sebab pilih dah baru ni nayuk obata. Lepas tu semacik obata pula nak milih ni. Tengok adik kakak.
Dan milih ni tengok siapa nak pilih siapa dia dia. Nah, kadang-kadang orang ni boleh kerja, boleh tanggung jawab, ada kemahiran dalam satu-satu kerja, tapi tak boleh dipilih dia. Sebab apa? Sebab riswah duk nanti depan ni. Holah dengan duit ni. Tengoklah. Piyo makan riswah temunglah dia kau. Nah, laknatullah 'ala rashi wal murtashi. Tu royak Nabi royak dalam hadis. Laknatullah 'ala rashi wal murtashi. Siapa yang beri duit, siapa yang juru ambil duit, nah. Laknatullah, tu laknat. Nah, siapa ambil duit riswah, siapa makan duit riswah, laknat oleh Tuhan. Nah, lepas tu Nabi royak lagi. Nah, ar-rashi wal murtashi finnar. Nabi kata, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang beri duit riswah, orang ambil duit riswah, dua-dua tu dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok dah gambar neraka ni kan. Nah, gambar pukafai rambut lawa dia kita tengok dah tak ni kan. Abu wasa gerung tengok. Nah, sebab itulah kita pilih dengan hati. Dia mau nak beri duit tak sudut kacau, tak sudut kacau ambil. Itu bukan duit yang sebenar. Makan harta yang batil dia kau. Dah kalau nak kerok, nak dekah apa tak dekah lah ni dia kau. Nah, bawa masa nak milih ni mula halu dalam. Duit ni kita dekah. Apa tak dekah lah ni orang susah ni. Kawit, mari kerja kedah kena katuk. Duit tak ada. Nak sarah anak bini gapo gitu ni orang susah belaka. Apa tak dekah lah ni. Murih dia mengata. Nak oyak atau benda ni benda hak sengoti ya. Dah kita nak dekah cari dah masalah ni. Kalau kita nak jadi pemimpin orang, kita tolong orang. Orang susah kita tolong. Bukan nanti masa milih dak kita tolong lah ni. Dia mau ingat jasa budi kita. Tak, dia mau ingat ke dia mau tak terlupa lah kita tu. Lalu tu nak oyak atau benda-benda yang Nabi telah jelas. Sah ke semuanya kita boleh tengok belakang. Sebab itulah Nabi kata ni. Nah, ini bermakna saat kehancuran tidak lama lagi akan terjadi. Ni dalam hadis. Dalam hadis yang ke-37 yang Nabi royak. Nah, tajuknya mata sa'ah, bila akan berlaku kiamat. Allahu Rabbi. Sebab tu, nah, benda-benda gini kita kena banyak fikir. Kalau kita ada salah, dulu kita banyak. Manusia semua ada dosa. Tak ada seorang habuk tak ada dosa. Kalau dia tak ada dosa, bangun diri nak tengok. Nak pugar dengan mikrofon atas kepala. Tak ada manusia tak ada dosa. Semua ada dosa. Tapi dengan ada dosa tu kita kena taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tuhan sangat sayang, Tuhan sangat kasih, Tuhan sangat cinta kepada mereka yang suka bertaubat diri kepada Allah dan juga membersihkan diri kerana Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat dia kau. Nah, wa may ya'ti rabbahu mujrima. Tu ayat dalam surah Taha tak silap. Wa may ya'ti rabbahu mujrima. Bagi siapa yang mati pergi jumpa dengan Tuhan dengan keadaan dia ada dosa. Nah, wa may ya'ti rabbahu mujrima. Fa inna lahu jahannam, maka sesungguhnya dia duduk dalam neraka jahannam dia. Allah Rabbi. Fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Siapa yang mati dalam keadaan ada dosa, dia kelik jumpa dengan Tuhan dia ada dosa, dia tak ada taubat dengan Tuhan, maka sesungguhnya dia dalam neraka jahannam. La yamut, pada dalam neraka jahannam dia tak ada mati dah ada kau. Tak mati dah ada kau. Tak dunia ni mati hidup ada. Tapi dalam neraka tak mati dah. La yamutu wa la yahya. Tak mati dah juga tak hidup. Tak ada kenal wah mati, tak kenal wah hidup. Apabila duduk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita yang ada lagi, masa kita ada lagi, kita duduk khabar lagi hari ni. Kalau betul dah duduk tengok dalam Facebook, dalam gapo hari ni, banyak kita taubat pada Tuhan. Ya ayyuhalladzina amanu. Kita orang beriman dah ke? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat dengan sebenar-benar taubat. Taubat tak ada payah dia kau. Kita ingat kesalahan yang kita buat telah lepas. Kita azal aku nak berhenti, aku tak saya buat dah kesalahan yang aku buat ni. Lepas tu kita cuci tubuh kita dengan Tuhan. Ya Allah, aku banyak dosa. Ya Allah, maafkan dosaku. Ya Allah, duk saja-saja astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Ni taubat tak ada payah. Yang pertama, kita ingat kesalahan kita yang kita buat. Yang kedua, kita azal aku tak saya buat dah dosa. Yang ketiga, aku cuci tubuhku
dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ingat, nak taubat saat ni dia ada dua hak dia akak. Yang pertama haqqullah, yang kedua haqqul adam. Dua ni jangan tinggal dia akak. Kalau haqqullah, insya-Allah kita taubat, Tuhan terima taubat kita. Syarat taubatan nasuha, taubat hak sungguh, bukan taubat main-main dak. Taubat hak sengoti. Yang kedua haqqul adam. Haqqul adam ni berat sikit. Hakul Adam ni kita kena pergi minta maaf. Hakul Adam ni kita kena pergi klik royak ke tuan dia. Kita salah dengan siapa dia, kita kena klik jumpa dengan tuan dia. Yang kita dah salah. Mak, aku ni ngopak kamu hari tu, mak Allah. Aku rasa salah dah, mak. Oh, aku ni aku tak sempat ngopak dah kamu, mak. Isa-isa. Minta maaf, mak. Maaf aku tak, mak. Kalau aku tak gitu, mak, aku Allah, aku jumpa dengan tuan dalam keadaan aku ada dosa denganmu, mak. Maaf aku, mak. Aku ngopak kamu hari tu. Kalau jenis ngopak, kalau ngopak ni banyak sekali dia aku. Sebab tu manusia ni tak lepas daripada dosa, tak lepas pada silap. Lalu tu kita ada salah dengan anak adik, kita minta maaf dia. Lah ni tak ada payah dia akak, tak nanti raya dak. Ada line, ada telefon, ada messenger hatta. Assalamualaikum, duk mana? Kita ni ada salah demo sikit, kita bawa sedar ni. Dak ke kita kalau minta demo gitu, demo maaf kita. Tak ada orang kata maaf. Saya royak dah ke. Benda yang kita minta tak kena malu, ialah minta maaf. Benda hak we tak kena fikir banyak, we maaf kau orang. Oh, aku tak ada kira gapo tahu tu benda biasa je manusia je bahasa dia. Orang kita je kecek lah tu lah kau. Tapi kita ni jangan jadi degil, jangan jadi kerah. Tu dah. Hadis yang ke-37 hari ni ada akak berkaitan dengan fitnah akhir zaman. Mudah-mudahanlah apa saja yang kita boleh dengar, kita pakat-pakat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana benda-benda gini tak lama lagi dia akak. Benda yang Nabi royak boleh dikatakan semua benda berkaitan dengan fitnah akhir zaman, benda yang akan berlaku di akhir zaman ni boleh dikatakan semua Nabi sebut hak kecil-kecil tu alamatus sughra sanis. Alamatus sughra, alamat kiamat kecil-kecil tu boleh dikatakan semua berlaku dah hari ni adik akak. Kalau kita balik tengok dalam kitab lah. Hak Nabi kata tu semua boleh berlaku. Saya duk baca mari ni tak. Benda-benda yang berlaku 37 hadis dah sekarang malam ni 37 hadis Nabi sebut tu semua berlaku. Sudah timbul berlaku dah. Suka menyalahi orang lain ada timbul dah. Bangsa Arab sudah habis binasa. Tengok orang Arab Palestin adik kakak hak lari tubik dalam gok mari dulu ni tak. Minggu lepas tu lari tubik dalam gok Israel. Ni orang adik kakak tubik mari kena igat klik dah 4 orang adik kakak. Pia yang lapor kepada Israel, orang Arab sendiri. Sedihnya kita orang Arab hari ni. Arab tu jadi tali baru Yahudi habis. Ni hak Nabi kata bangsa Arab sudah hampir binasa. Arab sebut saja ya hari ni. Tapi jadi budak Amerika, jadi budak Israel habis. Tak ke orang Islam Palestin lari tubik daripada gok Israel. Tolonglah orang Islam. Bapa hidup report berita kepada askar Israel gi igat klik semula 4 orang mati dia kak. Mati. Ning bangsa Arab sudah hampir binasa. Seluruh dunia datang mengurumuni dunia Islam hari ni. Tengok. Faham tak? Datang mengurumuni. Faham tak? Seluruh dunia hari ni pakat hanyik negara Islam. Banyak tengok di Taliban adik akak. Di Afghanistan lepas pada Amerika cabut askar dia tu tubik tu. Pakat waktu tubik berita lah tak boleh duduk di bawah berita Taliban. Taliban ni pengganah. Pengganah di mana adik akak? Tak ada pengganah. Ni Islam nak merintah syariat Islam. Kita tengok. Tengok kebebasan kepada Muslim. Orang Islam dulu, orang perempuan dulu. Tak hidup buat mainnya orang jatuh. Tapi lah ni dia jaga. Ngaji dalam bilik kelas tu sekat laki-laki perempuan. Dalam bilik jamiah tu sekat laki sebelah perempuan sebelah. Baru tak jadi masalah seksual, tak jadi masalah zina, tak jadi masalah ngorak. Ni dasar Islam. Pakat cucur habis lah. Tak boleh duduk pakat wak gambar jadi gerung pakat lari duduk daripada kapan nak lari duduk. Lari di mana dia kak? Benda yang berlaku tu lebih selamat nak ayat atau duduk di bawah Islam. Tapi nak ayat atau hari ni dunia Islam pakat dicap oleh negara-negara barat. Apa boleh sebut Islam? Kau karah lu dah. Sebut Islam teroris lu dah. Kalau fak dia buat sama fak dia sendiri tak ada berita senyap katuk mulut pas. Kalau Islam kita agaknya boh gak gitu gini jahat Islam ni teroris. Kau karah macam-macam. Kita ni nak sedih. Kita orang pusat kau ni. Caya juga. Islam gapo macam ni. Caya juga benda-benda gitu tu. Sedangkan dia duk bau mari kita caya juga. Makna kata kita tu tali barut dia juga lah tu. Tak khabar. Benda-benda gini kita kena fikir dia kak. Akhir zaman dah. Ilmu agama akan beransur-ansur hilang.
Habis hari ni adik akak Covid hari ni pondok katuk habis tak boleh ngaji online secara mana, ngaji 5 minit main adik akak. Hari ni macam-macam. Dah akhir zaman dah ni. Ilmu agama beransur-ansur hilang. Tak ada punya minat. Apa tak ngaji agama? Kita ni tak minat. Kita ni tak sedap ngaji ni, ngaji sains ni. Kita nak ngaji sains ni, saya saman. Tak ada. Tak ada punya nak ngaji agama. Tak ngaji agama tak apa. Wis maya tu sah. Maya tu kenal rukun syarat dia. Ni tak kenal sikit abuk rukun syarat. Tanya mani wajib dia apa rukun. Tubik kecing. Kalau tanya mani wajib apa rukun dia. Tubik kecing terus. Tak faham, tak reti. Lepas tu tak minat agama kat mana? Ni hari ni ilmu agama beransur-ansur hilang. Nah, berlaku dah hari ni. Nah, umat Islam mengikut lakon-lakon orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Hari ni sudah berlaku. Golongan anti hadis macam-macam tu baik. Nah, penyakit umat-umat dulu ada berlaku lah ni. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Nabi kata takut kasih dunia, takut mati. Sebab gapo tak hantar anak ngaji agama. Oh, anak ngaji agama nak kerja. Po isak-isak. Ni jalan ni. Nabi kata penyakit umat dulu lah ni. Hubbud dunya, kasih dunia, wa karahiyatul maut. Takut mati. Apa tak ngaji agama weh? Oh, ngaji agama tak ada kerja. Cop, rian sasana mai mi anakot. Oh, kecek boleh. Tak ada agama. Kalau sia kecek lah tu kita tak apa ni orang Melayu kecek lah ni. Nah, otak tu Yahudi terus dah macam ni. Kasar sikit dia kat orang ni minta maaf. Nak oyak tu hak sungguh gini hari ni. Nah, lepas tu Islam kembali dagang. Islam ni kodok suku lah ni. Tak ada pihak nak sokong Islam. Sebut kata kuat Islam sikit semacam mana Turki tu kok. Pakat hinyit habis. Allah Timur. Bahaya mewah hari ni. Mewah. Hingga siapa lupa agama. Baru ni Timur di Kelantan tak. Hawa siapa mewah telajak tu. Gapo. Dunia tahun ni. Dunia tahun 2021 ni tak ada orang tak semaya dah. Ni tengok. Bahaya ke mewah Dia boleh buat produk sendiri, dia boleh buat kering sendiri jual, boleh buat bedok sendiri jual. Hawa kaya ada harta Tuhan bagi rezeki ke dia, dia tak hantar. Hantar ke apa? Ni noyak sebab bahaya saat ni tu. Bahaya dalam kemewahan. Apabila kaya kok tak ingat dah hukum Tuhan, tak ingat dah. Nah, kecek gapo tak ada dah hak ku lah kau sebab Firaun dah. Timur di Kelantan baru ni kan, 2 3 4 bulan dulu kan. Nah, tahun ni orang tak semaya dah, tahun 2021 orang tak semaya dah. Gapo maya-maya Yasin tak baca dah. Ni bahaya. Sudah berlaku dah ke ni? Nabi sebut 1400 tahun lalu. Umat Islam memusnahkan orang-orang Yahudi. Allah ni tu baru duk pucah. Duk pucah baru ni dah. Duk timur, duk mempertahankan umat Islam di Palestin baru ni. Ni je lah. Baru di timur dah lah ni dia akak. Sifat amanah akan hilang sedikit demi sedikit. Amanah ini kau duk hilang. Ni saya tak ada royak adik akak. Adik akak kata ustaz klauถูก ที่สุด ผมไม่ได้กล่าวนะผมเอาคำจากท่านนบีมากล่าวให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังแล้วก็ได้รับชม saya tak ada royak. Saya royak hak nabi royak. Royak tu benar ni benar hak sengoti, benar hak sungguh, bukan kata lok dak. Ni hak nabi royak sudah timbul belaka dah gini. Dah, orang yang baik berkurangnya sedang orang yang jahat bertambah banyak. Ni. Orang baik berkurangnya, orang jahat bertambah banyak. Piye hak jahat lah ni, sedadu sendiri, tentera sendiri. Orang jahat ni balik kau tu. Orang yang kita nak harap hukum-hukum dia fuck demo ni duk curi duk gapo. Ni nak yat orang baik berkurang ni, orang jahat bertambah banyak akhir zaman. Sudah timbul belaka dah hak Nabi sebut. Allahu Rabbi. Sebab itulah saya pun tak boleh lah. Nah, kalau kaca-kaca tak boleh klik dia kat coffee lagi ni. Sebab itulah apa yang saya beri penjelasan. Nah, kalau salah silap saya minta maaf lah. Nah, saya tak buka soalan lah hal ni dia akak insya-Allah. Saya tak buka soalan lah. Kalau buka soalan saya tak klik hal ni. Kita kena katuk Jasmine lah ni dia akak. Minta maaf lah kalau salah silap tu. Ning saya kecek tu sebagai nak akik semangat nabi kita tu. Nah, we apa ni? We ada kesedaran dan juga we kabar. Tidak kita galik tak dunia ni. Kita galik hidup tak dunia ni galik. Kerja sehari makan gitu gini kita galik belaka. Setiap sudut kita galik. Bahawa kita galik tu kita lupa agama dia. Kau lupa agama kita tinggal. Kau lama kau tinggal. Kau habis. Maka kau lisuh agama. Boleh lisuh agama pakai tak ada apa sekarang dia kau. Allahu Rabbi. Sebab itulah saya doa lah semoga adik kakak selamat belaka. Jangan lupa tu doa Nabi royak suruh kita baca setiap kali belum pada kita nak wisalah. Nah, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal.
3-4 kali Nabi suruh kita minta. InsyaAllah mudah-mudahan adik akak kita selamat daripada fitnah-fitnah hidup dan juga fitnah-fitnah mati adik akak. InsyaAllah minta daripada lindung daripada 4 perkara yang Nabi suruh kita baca tak ni. Nah, mudah-mudahan kita jumpa lah. Maka insyaAllah rancangan kita ni saya ulas dah. Saya ulas seminggu fitnah akhir zaman, seminggu kisah Nabi. Nah, seminggu kisah Nabi, seminggu akhir zaman. Nak ukar lagi mari gitu kerana saya tak ada masa juga. Nah, tak ada masa. Saya bagi penuh dah masa untuk radio ni dan juga untuk Facebook pun saya kalau ada masa insya-Allah saya teruskan lagi. Nah, mudah-mudahan kita boleh ingat. Dan jangan lupa kita ada salah banyak mana nak tidur malam tak tangan tadahi sebentar mata lagi. Tak tangan tadahi sebentar. Ya Allah, lepas subuh tadi kita buat dosa gapo ya Allah aku banyak dosa ya Allah aku kalau mu tak apa dosa aku ya Allah aku masuk dalam orang yang rugilah. Nah, baca banyak doa insya-Allah. Lepas tu istighfar banyak, minta ampun Tuhan dan insya-Allah Tuhan sentiasa nak beri kemaafan kepada kita. Nah, tidak ada jalan lain melainkan kita kena taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah cukup dulu hari ni. Nah, kasar bahasa salah silap itu kejahalan saya, yang mana yang baik itu hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya hundur diri dulu sini dengan akhir lafaz. Nah, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal Ghafurur Rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.